A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para barisan daripada tabi'in, tabi'in yang mereka ini bekerja keras sehinggalah pada saat ini kita dapat merasai nikmat berpuasa di bulan Ramadan, dapat merasai khusyuknya solat dan suasana Islam yang ada, ukhuwah dan sebagainya. Saya memulakan dengan membaca kalam sebuah doa yang saya di awal sebentar tadi. Dia merupakan satu ungkapan yang telah menarik seorang sahabat Nabi daripada Yaman untuk nak masuk Islam. Siapakah nama beliau? Namanya adalah Ad-Dimat, seorang doktor yang bila mendengar kalam tersebut meminta Rasulullah mengulangi sebanyak 3 kali. Akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. Justru untuk kita nak mengambil refleksi daripada Ramadan pada kali ini, pada siri ini saya akan membawa kisah iaitu Badar sebagai bukti takwa. Kita memerlukan dalam hidup ini kisah-kisah untuk dia menimbulkan sepanjang kita membaca ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bila ada kisah dia nampak sebuah praktikal yang real. Jadi kita akan melihat pada hari ini bagaimana kisah Badar yang berlaku ketika Ramadan, dia menghasilkan dan buktinya takwa. Yang sebenarnya bila kita melihat takwa itu, dia bukanlah ketika Badar sahaja. Dia bermula sebelum daripada Badar, pada peristiwa hari Badar dan juga ketika selepas daripada Badar. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan hadir sebelumnya adalah latihan adanya ke atas kita Rejab, Sya'ban, masuk Ramadan, dan selepas itu adanya Syawal, puasa 6 hari. Dia perlukan sebelum, ketika dan juga selepas. Hari ini saya akan datangkan beberapa kitab rujukan yang menceritakan sebenarnya perang Badar ini telah berlaku sebelum daripada peristiwa Badar, dan kita melihat ketika peristiwa Badar dan refleksi daripada peristiwa Badar. Sebagai awalan, adakah kita pernah mendengar perkataan Badar di dalam Al-Quran? Jawapannya ada. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-123, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat ini diceritakan perkataan yang adanya berbunyi Badar. Bi badrin, Badar. Keseluruhan daripada ayat 123 surah Ali Imran ini membawa maksud, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal dalam keadaan itu kamu azillah, sangat-sangat lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kerana itu bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun. Baik, suka untuk saya nak menyinggung perkataan bahasa Arab di dalam ayat ini yang sebenarnya sangat berkait dengan perkataan Ramadan. La'allakum tattakun sama juga di dalam surah yang menyebut peristiwa Badar. Ada perkataan la'alla, cuma berbezanya adalah di hujung. La'allakum tashkurun dalam surah Ali Imran ayat yang ke-123. Dalam Ramadan, dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattakun. Bila kita melihat perkataan la'alla ini, ulama daripada ulama Nahu, dia memanggil la'alla merupakan harfut taraji. Harfut taraji ini membawa maksud benda yang sangat diharapkan. Benar-benar kita berharap. Dan kita akan melihat peristiwa Badar ini, bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita realiti kepada Badar itu sendiri memerlukan kepada pengharapan. Dan juga definisi la'alla yang kedua adalah harful al-ishfaq, iaitu betul-betul kena susah untuk nak dapatkan sesuatu. Kita akan melihat peristiwa Badar ini mengajarkan kepada kita, kita kena mengharap dan bersusah-susah, barulah kita akan bersyukur. Bila reflect kepada Ramadan, kita kena berharap dan bersusah-susah, barulah kita akan menghasilkan takwa.
Itulah daripada ayat yang ke-120. Nah, sekarang kita tengok. Saya sebutkan tadi, Badar sebenarnya telah dimulakan dengan sebelum Badar adanya latihan dan persediaan. Soalan yang kedua setelah yang pertama tadi, ada tak ayat Al-Quran perkataan perang Badar? Jawapannya ada. Kedua, perang Badar ini adakah perang yang pertama di dalam Islam? Jawapan dia di dalam buku Rahiqul Makhtum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sama juga di dalam kitab Ibn Ishaq dan juga Ibn Hisham. Ulama kontemporari antaranya di bawah sebuah kitab Fi Daw'il Masadirul Al-Asilah. Beliau mengatakan bahawa sebenarnya sebelum perang Badar ada 8 perang yang telah berlaku. Yang sebenarnya bila kita melihat secara detail satu-satu perang sebelum perang Badar, memang Allah anugerahkan sebuah latihan. Sebab itu sebelum masuk Ramadan dia memerlukan latihan kepada kita. Saya sebutkan secara umum sahaja perang-perang. Perang yang pertama dipanggil perang Saif Al-Bahr. Dia adalah Sariyah. Rasulullah tidak terlibat tetapi Rasulullah menghantar wakil. Apa yang berlaku? Latihan apa yang berlaku sebelum daripada perang Badar di dalam Sariyah Saif Al-Bahr, iaitu telah dihantar ketuanya Hamzah memintas Abu Jahal. Proses yang berlaku latihan ketika ini adalah belajar bagaimana nak memintas. Bila berhubung jumpa dengan musuh nak buat macam mana. Itu latihan yang pertama. Kedua, ada Sariyah Rabigh. Sariyah Rabigh ini telah diketuai oleh sahabat Nabi juga untuk nak berhadapan dengan Abu Sufyan. Apa yang berlaku? Dia tidak bertembung secara berkuda dan berunta, tetapi hanyalah memanah. Jadi kita melihat latihan sebelum perang Badar sebenarnya telah berlaku, refleksi sahabat Nabi untuk nak bagaimana nak berlatih memanah secara real pada peristiwa yang bakal berlaku satu masa nanti. Dan hebatnya sahabat Nabi ketika perang ini juga telah masuknya 2 orang sahabat, iaitu Al-Miqdad dan juga Utaibah. Lihatlah betapa mereka ini mengajarkan kepada kita hidup ini bukan untuk nak menang dan juga untuk nak membunuh, tidak di dalam Islam. Islam memikirkan bagaimana hendak berdakwah. Dalam proses memanah akhirnya ada juga 2 orang yang masuk Islam. Ketiga, Sariyah Al-Kharrar. Sariyah Al-Kharrar ini latihan dia adalah Rasulullah meminta pergi ke sempadan Al-Kharrar dan jaga sempadan tersebut. Nah, dia tidak berlakunya musuh, tak ada berlaku rusuhan, memanah pun tak ada. Dia adalah latihan bagaimana untuk nak menjaga bila berlaku real perang Badar nanti, untuk nak bertapak di sana, kena untuk nak menjaga sempadan dan sempadan. Berikutnya adalah Ghazwah Al-Abwa ataupun Ghazwah Al-Widan. Ghazwah ini Rasulullah terlibat dan Rasulullah sebenarnya melatih sahabat Nabi, iaitu adanya Sa'ad bin Mu'az yang menjadi khalifah ataupun ketua yang menggantikan Rasulullah di Madinah. Nak ceritanya Rasulullah melatih sahabat Nabi kerana perang Badar nanti, iaitu Rasulullah memang keluar dan perlukan daripada sahabat Nabi yang telah melalui proses latihan, melihat sendiri kalau Rasulullah tak ada bagaimana nak mengurus dan mentadbir negara. Itulah latihan. Dan ketika ini, ketika Ghazwah Al-Abwa, Rasulullah telah diplomasi dan mengadakan perjanjian dengan Banu Damrah. Jadi kita melihat Rasulullah telah mengatur strategi sebelum perang Badar, iaitu deal dengan pihak sekitar daripada Madinah supaya tidak berlaku rusuhan yang lebih besar, dan Rasulullah memang mengajar strategi sebelum berlakunya peristiwa Badar yang sebenar. Dan seterusnya Ghazwah Safwan. Ketika ini Islam diserang. Orang musyrikin Mekah datang ke Madinah tetapi mereka menyerang kawasan ladang ternak sahaja. Dan ketika ini Zaid bin Harisah menjadi ketua sementara, Rasulullah bersama sahabat pergi mengejar dan menyerang. Tetapi itulah latihan bagaimana kalau diserang, apa respon. Bukan lari dan bukan takut. Dia adalah defend, kena jaga. Tetapi kita kena buat sesuatu dengan segera. Inilah kita boleh lihat perang Badar mengajar erti takwa. Perang Badar mengajar erti sebuah latihan. Dan kita akan melihat antaranya kitab di bawah sirah Nabawiyah daripada Amru Khalid. Beliau menukilkan dengan mengatakan perang Badar yang terlibat majoriti daripada 313 adalah ahli Ansar, bukan orang daripada Mekah dan juga bukan orang Muhajirin. Adakah ini bukti bahawa orang Muhajirin tidak terlibat dalam perang Badar? Jadi jawapannya,
berlakunya Ghazwah Zul Ashirah, iaitu perang sebelum perang Badar, yang terlibat sepenuhnya 250 adalah orang daripada Muhajirin sahaja. Ini bukti bahawa sahabat Nabi, sama ada Muhajirin ataupun Ansar, mereka benar-benar mengamalkan Islam. Mereka buat bukan sebab sayangkan Mekah, sayangkan Madinah, tetapi sebab tuntutan daripada Allah dan Rasulnya untuk nak pergi berjihad. Jadi inilah sebenarnya latihan sebelum perang Badar. Rasulullah berlaku 8 perang, yang semua ini adalah latihan sebelum berlakunya real peperangan. Begitu juga Ramadan, sebelum ada latihan kepada kita. Jadi ketika Ramadan, apa yang kita perlu lakukan? Ketika perang Badar berlaku, kita melihat Rasulullah menyusun strategi yang sangat hebat. 313 angka yang terhad. Tetapi sebenarnya kita perlukan kepada penyusunan. Kita melihat hidup kita semua Allah bagi 24 jam. Sebenarnya Ramadan pun tetap 24 jam. Kita yang kena beramal dan susun bagaimana nak memaksimumkan masa kita dengan Al-Quran, terawih, sedekah. Semua benda yang berlaku kita belajar daripada perang Badar. Baik, ketika perang Badar berlaku, bagaimana Rasulullah mengatur strategi, iaitu Rasulullah telah melantik Mus'ab bin Umair untuk pemegang panji bendera. Orang Muhajirin ketuanya adalah Ali ibn Abi Talib. Orang Ansar pula ketuanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Kita hanya ada 2 kuda sahaja ketika perang Badar, iaitu menjaga sayap sebelah kanan Zubair Al-Awwam dan sayap sebelah kiri Al-Miqdad ibn Umar. Dan 2 ini sahaja akan pergi. Tarik, pergi dan tarik. Dan adakah ada orang yang pergi dulu berperang di hadapan? Ada 3 orang, iaitu Ubaidah, Al-Haris, Hamzah dan juga Ali. Kalau 3 orang ini syahid, Rasulullah telah meletakkan layer yang kedua, iaitu Abdullah ibn Rawahah, Mu'az, Al-Haris dan juga Auf. Jadi kita melihat perang Badar ini, kita kena susun. Ramadan, kita kena susun. Rasulullah menyusun siapa pemegang bendera, siapa layer pertama, layer kedua, siapa yang memegang kuda, kena orang yang memang ligan, dan ada ketua setiap daripada yang besar Muhajirin dengan Ansar. Soalannya, ada tak yang menjaga bahagian belakang? Perang Badar ini pun Rasulullah tetap meletakkan orang yang paling belakang, yang bernama Qais bin Abi Sa'sa'ah. Jadi kita belajarlah perang Badar, dia mengajar kepada kita sebenarnya kita kena memaksimumkan segala kudrat yang ada. 313 Rasulullah rancang sangat detail. Sebelum perang, ketika perang, orang-orang dimaksimumkan. Begitu juga dengan kita. Masuk Ramadan, susunlah. Kita telah berlalu beberapa hari ini, masih ada lagi. Kita bersyukur kita dapat bertemu dengan Ramadan. Kita berdoa, balighna Ramadan. Kita berjaya. Sekarang bagaimana kita nak susun masa dengan baki yang masih ada. Jangan dirasakan lama baki tersebut. Dia adalah yang kita tunggu 11 bulan dahulu. Masa ini sangat terhad. Gunalah untuk nak susun. Dan kita perlu seiring dengan doa. Dan ketika berlaku perang Badar, Rasulullah berdoa 3. Satu, ketika sebelum bertemu dengan orang kafir Quraisy. Kedua, ketika bertemu dengan kafir Quraisy. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah di kemuncak berdoa sehingga jatuh serbannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada Rasulullah, cukuplah, Allah sangat mendengar. Jadi inilah kita belajar daripada perang Badar. Kisah Badar bukti takwa. Ramadan kita kena buktikan dengan persediaan, penyusunan, amal bukti. Barulah mudah-mudahan kita dapat takwa. Ingatlah perkataan la'alla. Dia kena berharap dan kena buat benda yang susah di luar kebiasaan. Tetapi benda tersebutlah yang akan menghasilkan takwa kita. Mudah-mudahan Allah memilih kita untuk nak menjadi insan yang bersyukur, dan Allah memilih kita menjadikan intipati Ramadan tahun ini kita berjaya mendapatkan takwa. Itulah kisah daripada Badar, bukti takwa, dan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi bukti kepada takwa kita. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.